12. Saya Nur Aisyah Syaura binti Salahuddin Sufian. Saya Nur Aina Syakira binti Roslan. Saya Nur Syarifah Hana binti Hamid. Kami akan membentangkan tentang isu-isu konflik Semasa persepadanan Dan tuntutan bertindih di Malaysia. Sebelum kita masuk kepada pertikaian Pulau Ligitan dan juga Pulau Sipadan, lebih baik lagi kita mengambil tahu serba sedikit tentang kedua-dua pulau ini. Jadi Pulau Ligitan dan juga Pulau Sipadan ini terletak di Laut Sulawesi dengan jarak kira-kira 15.5 batu nautika di antara keduanya. Jadi yang pertama Pulau Ligitan. Pulau Ligitan ini merupakan satu pulau yang kecil yang kekal di atas aras laut dan juga terletak lebih kurang 21 batu nautika dari Tanjung Tutup, Sabah. Lepas tu yang kedua adalah Pulau Sipadan. Pulau Sipadan ini pula terbentuk daripada aktiviti gunung berapi yang mempunyai keluasan kira-kira 0.13 persegi serta terletak lebih kurang 15 batu nautika dari Tanjung Tutup dan juga 42 batu nautika dari kawasan timur Pulau Sebatik. Lepas tu Pulau Sipadan ni dia telah menjadi destinasi pelancongan yang terkenal jugalah untuk scuba diving sejak 1980-an sebab dia dikelilingi oleh batu karang dan juga atol. Lepas tu keindahan alam bawah laut tu pun menarik minat pelancong dari seluruh. Sekarang kita akan membahas bagaimana bermulanya pertikaian Pulau Ligitan dan juga Pulau Sipadan ini. Jadi menurut Asri 2007, beliau percaya bahawa apabila Sabah dan Sarawak menyertai Malaysia pada tahun 1963 ni, Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan ni sepatutnya serta-merta menjadi sebahagian daripada wilayah Malaysia. Tapi keputusan ni telah menimbulkan ketegangan dengan Indonesia dan juga membawa kepada persengketaan. Walau bagaimanapun, pada tahun 1979, kerajaan Malaysia ni membuat perubahan pada peta Malaysia untuk menunjukkan bahawa Pulau Ligitan dan juga Pulau Sipadan ni sebenarnya terletak dalam wilayah Malaysia. Indonesia menyatakan bantahan apabila syarikat swasta dari Malaysia mula membangunkan Pulau Sipadan sebagai destinasi pelancongan. Kerana menurut mereka, pembangunan ini sepatutnya ditangguhkan sehingga pertikaian antara Malaysia dan juga Indonesia ini diselesaikan. Apabila usaha rundingan gagal, Malaysia dan Indonesia kedua-duanya bersetuju untuk merujuk kes ini kepada mahkamah antarabangsa iaitu International Court of Justice (ICJ). Dalam mesyuarat khas pada 2 November 1998, kedua-dua pihak meminta ICJ untuk menentukan hak ke atas Pulau Ligitan dan juga Pulau Sipadan. Namun, kes ini menjadi lebih rumit apabila Filipina juga memasukkan permohonan ke ICJ pada tahun 2001 atas dasar kepentingan mereka. Filipina membuat permohonan itu di bawah peruntukan artikel 62 Statute ICJ yang pertama adalah seandainya sebuah negara berpendapat bahawa ia mempunyai kepentingan yang ada asas dari segi undang-undang yang mungkin akan terjejas oleh keputusan dalam kes berkenaan, maka negara itu boleh meminta kebenaran daripada mahkamah untuk campur tangan. Dan yang kedua adalah hak menjadi hak mahkamah untuk membuat keputusan tentang permintaan tersebut. Namun begitu, kedua-dua negara yaitu Malaysia dan juga Indonesia telah pun mengemukakan bantahan terhadap permohonan Filipina ini yang kemudian mengakibatkan mahkamah antarabangsa mengadakan perbicaraan lisan khas untuk meneliti campur tangan Filipina. Jadi perbicaraan tersebut berlangsung di mahkamah di The Hague dari 25 hingga 29 Jun 2001. Semasa perbicaraan ini berlangsung, Filipina dengan jelas menyatakan dua tujuan permohonannya untuk campur tangan dalam kes ini. Yang pertama adalah untuk mengekalkan tuntutannya bahawa Filipina berkuasa dan juga mempunyai kedaulatan ke atas Borneo Utara. Yang kedua adalah untuk memaklumkan kepada mahkamah bagaimana tuntutannya ke atas Sabah boleh menjadi terjejas selepas mahkamah membuat keputusannya dalam kes di antara Malaysia dan Indonesia mengenai Pulau Ligitan dan juga Pulau Sipadan. Selepas perbicaraan lisan itu dilaksanakan, pada 23 Oktober 2001, Mahkamah Antarabangsa ICJ mengeluarkan keputusan mengenai permohonan Filipina untuk campur tangan dalam kes antara Malaysia dan juga Indonesia berkenaan kedaulatan ke atas Pulau Ligitan dan juga Pulau Sipadan ini.
ICJ menyatakan bahawa Filipina gagal membuktikan kepentingannya dalam kes tersebut secara undang-undang yang membolehkannya untuk campur tangan. Oleh itu, mahkamah memutuskan untuk menolak permohonan dari Filipina. Dalam pertikaian ini, Malaysia telah membawa beberapa bukti untuk menyokong tuntutannya. Malaysia merujuk kepada penyerahan kuasa oleh Sultan Sulu kepada Spanyol pada 1878 yang kemudiannya diwarisi oleh Amerika Syarikat, United Kingdom dan Northern Ireland sebelum akhirnya menjadi hak milik Malaysia pada tahun 1963. Malaysia juga menggariskan bahawa Pulau Sipadan memainkan peranan penting sebagai kawasan pengumpulan telur penyu, sumber ekonomi bagi penduduk tempatan dan serta kawasan perlindungan burung dan pusat tinjauan untuk aktiviti maritim seperti perikanan dan juga pelayaran. Di pihak lain, Indonesia menegaskan tuntutannya ke atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan berdasarkan Convention 1891 yang menggariskan sempadan antara jajahan British dan juga Belanda di Nusantara. Mereka merujuk kepada lokasi geografi kedua pulau itu pada koordinat tertentu di utara dan juga selatan. Artikel kelima Convention 1891 ini menetapkan bahawa sebahagian utara garisan tersebut menjadi hak mutlak British di Borneo Utara, manakala bahagian selatan menjadi hak Belanda. Indo juga menekankan penggunaan lama penduduknya terhadap pulau-pulau tersebut untuk aktiviti perikanan. Keputusan pertikaian ini berpihak kepada Malaysia setelah ICJ mengesahkan bahawa aktiviti penjagaan telur penyu yang dilakukan dengan kelulusan pihak berkuasa Borneo Utara di Pulau Ligitan dan juga Pulau Sipadan adalah aktiviti ekonomi yang sah di bawah Ordinan Pemeliharaan Penyu 1971. ICJ juga mengakui bahawa pihak berkuasa Borneo Utara British telah membina rumah api di Pulau Sipadan pada tahun 1962 dan Pulau Ligitan pada tahun 1963. Rumah api yang dibina di kedua-dua Pulau Sipadan dan juga Pulau Ligitan ini berperanan sebagai titik navigasi yang penting bagi aktiviti perkapalan di kawasan tersebut. Mahkamah Antarabangsa mengambil kira prinsip animus occupendi yang merujuk kepada niat sebuah kuasa untuk mengendalikan sesuatu kawasan dan juga memutuskan bahawa Malaysia menunjukkan prinsip ini dengan lebih jelas. Berdasarkan prinsip kawalan efektif, ICJ mengiktiraf bahawa Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan adalah milik Malaysia. Kesimpulannya, Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan ini telah pun menjadi hak milik Malaysia sehingga sekarang. Pertikaian yang seterusnya ialah pertikaian terhadap Pulau Batu Putih. Pertikaian Pulau Batu Putih ini telah melibatkan dua negara iaitu Malaysia dan Singapura. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana konflik ini diselesaikan dan siapa yang akan mendapat hak milik Pulau Batu Putih ini. Pulau Batu Putih yang juga dikenali sebagai Pulau Batu Granit ini terletak di timur selat Singapura yang berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Pulau ini bersaiz 137 meter panjang, 60 meter lebar dan pulau ini juga meliputi kawasan kira-kira 8,560 meter persegi ketika air pulau surut. Pulau Batu Putih ini terletak kira-kira 24 batu nautika ke arah timur Singapura dan 7.7 batu nautika ke arah selatan negeri Johor. Pulau ini telah melibatkan hak dan kedaulatan Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Malaysia telah mengemukakan beberapa hujah penting dalam tuntutannya terhadap Pulau Batu Putih. Antaranya ialah daripada asal usul sejarah Kesultanan Johor, iaitu Pulau Batu Putih dianggap sebagai sebahagian Kesultanan Johor berasaskan prinsip time immemorial, menunjukkan kewujudan wilayah tersebut sejak zaman purba. Di samping itu, melalui perjanjian Anglo-Dutch Treaty 1824, Malaysia telah menekankan perjanjian ini yang menetapkan Pulau Batu Putih sebagai wilayah Kesultanan Johor. Malaysia juga mengakui haknya terhadap pulau tersebut dan Malaysia juga membuktikan kewujudan Pulau Batu Putih melalui kunjungan pelayan dan orang laut yang memiliki hubungan rapat dengan Kesultanan Johor dan menolak dakwaan Singapura bahawa kawasan ini adalah terra-nullius iaitu tidak berpenghuni. Seterusnya, ketidakdapatannya protes daripada Singapura ditegaskan bahawa Singapura tidak pernah mengeluarkan sebarang protes terhadap tindakan Kuala Lumpur yang menunjukkan persetujuan atau ketidakberatan terhadap klaim Malaysia.
Johor juga memberi izin kepada British untuk menyelenggarakan rumah api di Pulau Batu Putih, bukan menyerah haknya. Malaysia juga menekankan tanggungjawab Britania dan Singapura dalam penyelenggaraan rumah api. Dari kawalan efektif dan dokumen dalaman pula dapat kita lihat bahawa Malaysia telah membuktikan kawalan efektif di kawasan tersebut melalui dokumen sulit dalaman pada 1968. Akhir sekali ialah mengenai Pulau Middle Rocks dan Salt Ledge. Ditekankan bahawa Pulau Middle Rocks dan Salt Ledge ini bukanlah sebahagian daripada Pulau Batu Putih tetapi berada di bawah bidang kuasa Johor. Mari kita lihat hujah Singapura pula. Singapura berpegang kepada hujah bahawa Pulau Batu Putih adalah terra nullius, menyatakan bahawa kawasan ini pada asasnya adalah wilayah yang tidak dimiliki oleh mana-mana negara, memberi justifikasi kepada klaim mereka. Singapura juga menekankan bahawa prinsip kawalan efektif yang telah dilaksanakan pada tahun 1847 bersama dengan United Kingdom. Ini bertujuan untuk menunjukkan pengaruh dan kawalan berterusan mereka terhadap Pulau Batu Putih selama lebih daripada seabad. Seterusnya, hujah Singapura mengenai ketidakterdapatannya bantahan rasmi daripada Malaysia terhadap tindakan menaikkan bendera Singapura di Pulau Batu Putih, memandangnya sebagai penegasan tidak adanya penolakan secara formal dari pihak Malaysia. Singapura juga menegaskan ketiadaan bukti yang kukuh menunjukkan bahawa kerajaan Malaysia mempunyai kuasa autoriti yang jelas ke atas Pulau Middle Rocks dan Salt Ledge dan membantah klaim Malaysia terhadap kawasan tersebut. Secara menyeluruh, dapat kita lihat bahawa Singapura berusaha untuk meyakinkan pihak lain bahawa klaim mereka terhadap Pulau Batu Putih didasarkan pada terra nullius dan kawasan efektif yang berterusan. Episod pertikaian ini mengenai Pulau Batu Putih mencapai penyelesaian apabila ICJ memutuskan hak milik Singapura ke atas pulau tersebut. Sementara Middle Rocks menjadi hak milik Malaysia dan status Salt Ledge bergantung kepada persepadanan perairan negara yang menguasainya. Pemutusan ini dipengaruhi oleh prinsip hukum internasional yang terinspirasi daripada kes Pulau Palmas yang telah berlaku pada tahun 1932. ICJ juga mengambil kira bahawa Johor tidak menyuarakan bantahan terhadap aktiviti Singapura di Pulau Batu Putih disebabkan oleh faktor sejarah kolonialisme British dan kegagalan mengemukakan protes terhadap pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Ini memperkuatkan lagi keputusan ICJ yang menetapkan Pulau Batu Putih sebagai hak milik Singapura. Penyelesaian ini juga dicapai selaras dengan prinsip-prinsip Deklarasi ASEAN 1952 yang menggalakkan penyelesaian aman pertikaian melalui perundangan. Tindakan ini setara dengan prinsip-prinsip Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia membentuk kod perlakuan antarabangsa yang melindungi wilayah ASEAN. Keseluruhannya, penyelesaian ini mencerminkan usaha untuk memelihara hubungan aman di rantau Asia Tenggara. Akhir sekali, saya akan menceritakan tentang pertikaian Pulau Spratly. Kepulauan Spratly ini merupakan gugusan daratan terpencil. Seperti gambar peta itu, Pulau Spratly ini terletak di tengah-tengah Laut Cina Selatan antara tiga negara, iaitu negara Filipina, Vietnam dan juga Malaysia. Pulau Spratly ini juga terdiri daripada pulau, terumbu karang dan juga batuan yang dapat membentuk sebuah kepulauan. Dari mana timbulnya nama Pulau Spratly ini? Nama kepulauan ini diambil bersempena nama Kapten Richard Spratly yang meninjau pulau ini sejak tahun 1843. Namun begitu, Pulau Spratly ini pernah disinggah oleh orang Melayu Cham dan mereka telah dijadikan tempat ini sebagai tempat untuk mereka mencari rezeki. Konflik Laut Cina Selatan ini berasaskan kepada gugusan kepulauan kecil di mana Laut Cina Selatan mempunyai 4 gugusan pulau, iaitu yang pertama Pratas, yang kedua Paracel, yang ketiga Macclesfield dan yang terakhir ialah Spratly. Dari 4 pulau ini, hanya 2 sahaja yang menjadi rebutan, iaitu Paracel dan Spratly yang dituntut oleh 6 negara, iaitu Brunei, Filipina, China,
Vietnam, Taiwan dan juga seterusnya selepas Jepun telah menyerah kalah dan meninggalkan Pulau Spratly pada Perang Dunia Kedua, krisis pergelutan ke-66 perkara telah pun terjadi. Selepas itu, Filipina dan Vietnam telah mengambil alih beberapa pulau gugusan pada tahun 1960-an dan diikuti dengan China dan Malaysia pada tahun 1970-an. 6 negara Asia telah bersetuju dengan Deklarasi Manila untuk mengelakkan konflik di kawasan tersebut berlaku dan perjanjian itu telah dipanjangkan dari tahun 1992 sehingga tahun 2002. Pada tahun 2005 pula, China dan Filipina menandatangani persetujuan bagi melindungi minyak dan gas yang ada di kawasan tersebut. Pada tahun yang sama, Malaysia telah mempunyai kawalan ke atas 6 daripada 12 pulau kecil yang dituntut kata Amherst tahun 2010. Kenapa Pulau Spratly ini sering menjadi rebutan? Hal ini kerana Pulau Spratly merupakan pulau yang kaya dengan sumber ekonomi. Antara sumber ekonomi yang ada di Pulau Spratly ialah ikan tropika, mineral, sumber laut dan sumber lain yang berpotensi untuk penggalian dan eksploitasi minyak dan gas di kawasan itu. Tetapi selepas beberapa tahun, konflik telah timbul disebabkan permusuhan ketenteraan laut. Filipina dan Vietnam menuduh China cuba untuk menjalankan sabotaj ke atas eksplorasi minyak di kawasan persekitaran mereka. Setiap konflik mestilah ada penyelesaiannya. Jadi, apa penyelesaian terhadap Pulau Spratly ini? Beberapa perjanjian multilateral dilakukan, antaranya ialah pengisytiharan Deklarasi Kuala Lumpur 1971. Deklarasi ini telah ditandatangani oleh Menteri Luar Asia. Pengisytiharan ini juga menunjukkan komitmen kepada semua pihak rantau untuk menjadikan kawasan ini bebas, aman dan berkecuali. Penyelesaian yang kedua ialah Forum Asian Regional Forum iaitu ARF yang telah dianjurkan sebagai satu platform perundingan untuk membincangkan permasalahan yang terdapat di Asia Tenggara. Apa itu ARF sebenarnya? ARF ini merupakan satu usaha untuk membangunkan sikap saling percaya mempercayai dalam kalangan negara Asia Pasifik untuk membincangkan masalah keamanan serantau. ARF ini telah dianggotai oleh 10 buah negara serta turut dianggotai oleh Amerika Syarikat, Australia, Jepun, Kanada, Korea Selatan, Rusia dan juga China. Pada bulan November tahun 2002, Menteri Luar Negeri Asia dan Timbalan Menteri Luar Negeri China telah menandatangani Declaration on the Conduct of Parties in South China Sea. Tujuan mesyuarat ASEAN diadakan untuk mencegah ketegangan dalam konflik wilayah dan juga mengurangkan risiko dari konflik ketenteraan di Laut Cina Selatan. Pada 7 Oktober 2003 pula, China menandatangani perjanjian The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia atau Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. Seterusnya, ASEAN telah mengadakan Forum ASEAN China Senior Official Consultation iaitu ACSOC untuk membincangkan pertikaian Pulau Spratly ini. China ASEAN Joint Working Group melakukan pertemuan dan menghasilkan kesepakatan bahawa kedua-dua belah pihak China dan ASEAN amat komited dalam menjaga keamanan dan kestabilan di Laut Cina Selatan. Penglibatan Malaysia terhadap Pulau Spratly telah membangunkan terumbu layang-layang. Sebelum itu, apa itu Pulau Layang-Layang? Pulau Layang-Layang ini merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly. Kerajaan Malaysia telah memantau pulau ini serta menegaskan bahawa pulau ini merupakan kepunyaan hak Malaysia kerana kedudukannya yang berada berhampiran dengan negeri Sabah. Pulau Layang-Layang ini terletak 165 batu nautika dari barat laut Kota Kinabalu. Kabinet Malaysia telah mengarahkan agar kajian ini dilakukan untuk mendirikan tugu dan penempatan di beberapa buah terumbu batu karang. Sebanyak 18 anggota Paskal Pengkalan Hadapan Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) di terumbu layang-layang berjaya mengurangkan jumlah pencerobohan nelayan asing dan tentera asing di perairan itu.
Malaysia tidak hanya menghadapi cabaran di laut, tetapi juga di ruang udara dengan pencoboran yang berlaku tanpa kebenaran. Meskipun ruang udara menetapkan sepadan negara, ruang angkasa tidak memiliki kedaulatan, tetapi pencerobohan masih boleh berlaku melalui pemetaan dan penderiaan jauh. Terdapat beberapa undang-undang yang berkaitan ruang udara dan ruang angkasa, termasuklah 1944 Chicago Convention, 1929 Warsaw Convention, 1961 Tokyo Convention, dan banyak lagi. Chicago Convention, setiap negara mempunyai kedaulatan sepenuhnya dan eksklusif dalam ruang udara di atas wilayahnya. Ia juga menegaskan bahawa kapal terbang negara tidak dibenarkan terbang melintasi wilayah negara lain tanpa kebenaran, dan perkhidmatan komersial juga memerlukan kebenaran sebelum dioperasikan melintasi wilayah negara. Beberapa insiden pencerobohan ruang udara negara telah dilaporkan. Antaranya adalah pada Jun 2021, media tempatan kita melaporkan bahawa 16 pesawat tentera udara China telah memasuki ruang udara zon maritim Malaysia. Selain itu, terdapat laporan mengenai pergerakan pesawat Singapura yang mencerobohi ruang udara Malaysia dari tahun 2008 hingga ke 2011. Meskipun demikian, pihak Angkatan Tentera Malaysia menyatakan bahawa pergerakan pesawat tentera udara Singapura di daerah Pasir Gudang, Johor adalah sebahagian daripada latihan ketenteraan yang telah diberi kelulusan diplomatik. Pencerobohan ruang udara negara Malaysia oleh pihak luar disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya adalah pihak China mengaku bahawa pergerakan pesawat mereka adalah rutin biasa di perairan selatan ataupun Kepulauan Spratly tanpa menyasarkan negara tertentu. Namun, menurut laporan media, iaitu Menteri Pertahanan pada masa itu, Datuk Seri Hishamuddin Hussein, menyatakan bahawa tindakan 16 pesawat China tersebut merupakan pencerobohan yang melanggar kedaulatan Sebagai tindakan terhadap pencerobohan China tersebut, kerajaan Malaysia telah mengambil beberapa langkah, dan salah satunya adalah apabila terdapat pencerobohan pesawat tentera China ini, pihak Wisma Putra telah memanggil Duta Besar China ke Malaysia untuk memberikan penjelasan mengenai perkara yang berlaku. Selain itu, Kementerian Luar mengeluarkan nota bantahan diplomatik terhadap pencerobohan tersebut kepada pemerintah Republik Rakyat China. Untuk memastikan keselamatan ruang udara negara juga, kerajaan telah menetapkan kawasan larangan kekal di ruang udara Pasir Gudang bermula pada 1 Januari 2019. Langkah ini disokong dengan penerbitan notis kepada juruterbang (NOTAM) oleh Jabatan Penerbangan Awam pada 25 Disember yang lalu. Pertikaian yang seterusnya ialah pertikaian terhadap Pulau Batu Putih. Pertikaian Pulau Batu Putih ini telah melibatkan dua negara, iaitu Malaysia dan Singapura. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana konflik ini diselesaikan dan siapa yang akan mendapat hak milik Pulau Batu Putih. Malaysia dan Brunei berkongsi perbatasan darat sepanjang 481 km, tetapi hanya 207 km yang telah dimuktamadkan, terutamanya dengan Kerajaan Sarawak. Pertikaian Malaysia-Brunei berkaitan dengan Limbang telah mencipta satu lagi babak baru dalam sejarah pertikaian sepadan yang berpotensi memberi kesan yang negatif terhadap hubungan diplomatik antara kedua-dua negara ini. Limbang yang merupakan kawasan darat yang subur dan kaya dengan sumber asli, terutamanya minyak, adalah sebahagian daripada jajahan Brunei. Isu sempadan darat dan maritim antara Malaysia dan Brunei ini diselesaikan melalui dokumen yang telah ditandatangani oleh Perdana Menteri Malaysia, iaitu Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, dan juga Sultan Brunei, iaitu Sultan Hassanal Bolkiah di Bandar Seri Begawan. Berdasarkan dokumen tersebut, Brunei telah menggugurkan tuntutan terhadap daerah Limbang di Sarawak, Malaysia. Kedua-dua negara ini juga telah bersetuju untuk menubuhkan satu suruhanjaya bersama untuk memperincikan kerja, menentukan sepadan, menandakan langkah positif dan menyelesaikan pertikaian dan memperkuatkan lagi hubungan antara Malaysia dan Brunei. Masalah persepadanan yang seterusnya ialah melibatkan Malaysia dan Indonesia. Membentang sepanjang 2019 km dari Tanjung Batu di Kalimantan Barat, laut melalui dataran tinggi memisahkan kedua-dua negara di Pulau Kalimantan. Perbatasan maritim merentasi Selat Melaka, Laut Cina Selatan dan Laut Sulawesi.
terdapat masalah sempadan tertangguh yang mencakup 3 kawasan di sektor Sabah Kalimantan Utara, iaitu Pulau Sebatik di daerah Tawau dan daerah Nunukan. Seterusnya, Sinapat di Sungai Sesai dan subsektor dari petanda sempadan B2700 hingga B3100 di daerah Persiangan atau daerah Lumbi. Untuk menangani isu ini, Malaysia dan Indonesia telah menandatangani memorandum persefahaman iaitu MOU. MOU ini dikenali sebagai JMI 43, fokus pada penandaan dan pengukuran sempadan antarabangsa Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak, dan juga Indonesia termasuk Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Dokumen ini dirangka sebagai langkah untuk menyelesaikan isu sempadan antarabangsa, menetapkan batas-batas yang jelas dan memperincikan proses penandaan serta pengukuran sempadan di kawasan-kawasan yang berpotensi mencetuskan ketegangan di antara Malaysia dan Indonesia. Jadi, melalui kerjasama ini, diharapkan masalah sempadan dapat diselesaikan secara aman dan berkesan, perkuatkan lagi hubungan antara kedua-dua negara. Implikasi yang pertama ialah negara-negara Asia Tenggara kebanyakannya berkongsi sempadan maritim yang menghadapi kesukaran dalam menyelesaikan isu tuntutan bertindih. Beberapa faktor iaitu faktor sejarah, faktor geopolitik dan faktor ekonomi yang telah dipengaruhi iaitu kepentingan ekonomi, kedaulatan negara, hambatan politik dan juga kegagalan perundingan. Hal ini telah menyebabkan negara-negara Asia Tenggara ini perlu menyelesaikan tuntutan bertindih melalui 2 jenis rundingan, iaitu rundingan multilateral dan juga rundingan bilateral melalui platform seperti ASEAN dan juga Badan Kehakiman Antarabangsa ICJ. Implikasi kedua ialah Kepulauan Spratly telah menyebabkan wujudnya konflik persenjataan dalam kalangan negara yang terbabit. Konflik ini bermula apabila negara Vietnam telah menempatkan pasukan tenteranya di 8 buah pulau untuk mempertahankannya daripada China. Malaysia juga turut terlibat menempatkan pasukan tentera di 6 buah pulau dan terumbu serta mempertingkatkan kapasiti ketenteraan di markas Brigade ke-5 Infanteri Kota Kinabalu, Sabah untuk tujuan pertahanan. Pada masa yang sama, negara Filipina telah mengambil tindakan untuk menggabungkan beberapa pulau dan terumbu di Kepulauan Spratly ke dalam Provinsi Palawan. Konflik persenjataan berkaitan tuntutan bertindih ini juga telah membawa kepada kerjasama ketenteraan iaitu latihan ketenteraan bersama yang dianggotai oleh Malaysia, Singapura, Australia dan United Kingdom. Tujuan latihan ketenteraan bersama ini diadakan ialah untuk memastikan Laut Cina Selatan bebas daripada mana-mana kuasa ketenteraan. Implikasi yang ketiga ialah tuntutan bertindih di negara Asia Tenggara telah memperlihatkan banyak rundingan dalam kerabat ASEAN. Berkaitan isu Kepulauan Spratly, ASEAN dan China telah melakukan beberapa siri perundingan. Pada tahun 2002, ASEAN dan China telah melakukan beberapa siri rundingan untuk menyelesaikan tuntutan bertindih ini. Hasil daripada siri perundingan ini telah membawa kepada kejayaan negara-negara terbabit untuk menandatangani deklarasi tata laku pihak-pihak berkepentingan di Laut Cina Selatan yang menjamin kebebasan pelayaran, menghormati kedaulatan negara-negara berkepentingan dan juga menyelesaikan segala tuntutan melalui rundingan. Seterusnya, tuntutan bertindih di Blok Ambalat, Laut Sulawesi juga diselesaikan melalui rundingan antara Indonesia dan juga Malaysia. Implikasi yang terakhir ialah Malaysia telah kehilangan selama-lamanya Pulau Batu Putih apabila ICJ telah memutuskan bahawa Singapura mempunyai hak terhadap Pulau Batu Putih dan manakala untuk Batuan Tengah yang terletak tidak sampai 1 kilometer itu pula telah pun menjadi hak milik Malaysia. Malaysia telah melakukan permohonan semakan yang difailkan berdasarkan penemuan baharu Malaysia melalui 3 dokumen penting yang menunjukkan bahawa pegawai tertinggi Singapura tidak pernah menganggap ia memperoleh kedaulatan terhadap Pulau Batu Putih daripada Johor. Itu sahaja pembentangan daripada kami. Jangan lupa untuk like,
share and subscribe. Bye!